episod special Match Stats. Selalunya kita sembang pasal Liga Perdana Inggeris, kadang-kadang Bundesliga. Sometimes adalah kita sentuh pemain-pemain Liga Super Malaysia macam player-player JDT, import semua. Tapi untuk episod Match Stats special kali ini, kita nak sentuh sikit statistik menarik dari 5 kriteria berbeza untuk aksi Liga Super Malaysia setakat 5 perlawanan pertama. Kita ada kategori-kategori yang menarik. Jadi kita saksikan episod special Match Stats Liga Super Malaysia. Mendekat, tapi jiwa masih berlegar. Ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silam yang telah pun dibubar. Jadi selepas 5 perlawanan pertama, 5 match days, JDT seperti biasa terusgah di persada Liga Super Malaysia, berada di tangga pertama. Dan tidak jauh belakang ada pasukan Terengganu, pasukan Kedah juga, walaupun tewas dalam perlawanan pertama, berjaya bangkit semula selepas itu. Jadi aksi Liga Super sudah semakin rancak. Dan kita perlu ingat Liga Super ni bukanlah macam Premier League yang ada 38 game, ada 40 game. Sini 22 game je. Jadi setiap perlawanan membawa makna dan juga mata yang berharga. Jadi setakat 5 perlawanan pertama, kita dah mula nampak rentak untuk beberapa pasukan dan juga beberapa pemain. Jadi untuk episod Match Stats Special ni, saya ada kutip dan kumpul beberapa data menarik untuk 5 kriteria berbeza untuk kita lihat apa yang berbeza dan menarik tentang Liga Super 2021. Kita mula dengan kriteria pertama, iaitu senarai pemain yang paling banyak melakukan rembatan. Top scorer kita dah tahulah, ada few players yang skor 3 gol setakat ni. Tapi apa pula dengan percubaan? Kerana ini juga kualiti ataupun metrik yang begitu valuable untuk kita mengenal pasti pemain mana yang paling aktif di atas padang dari sudut pandangan melakukan percubaan. Kalau kita lihat top 5 percubaan ataupun top 5 pemain yang paling banyak melakukan percubaan di pentas Liga Super setakat ini, Casa Grande untuk pasukan Pulau Pinang berada di tangga pertama dengan 20 shots. Perlu diingatkan, majoriti daripada 20 shot ni adalah tandukan. Kalau korang kenal Casa Grande, korang tahulah dia jenis pemain yang memang banyak melakukan tandukan dan efektif dalam situasi set piece. Leandro Velasquez, pemain attacking midfield Jodha Takzim, 19 shots in 5 games dengan accuracy sebanyak 47%. Sonny Not untuk pasukan Melaka juga 18 shot. Lee Tak untuk Pahang 18 shot, manakala Makan Konate, pemain yang dibawa masuk dari Persebaya Surabaya, melakukan 16 shot. Apa yang menarik untuk kita saksikan di sini adalah Casa Grande untuk kategori ini adalah satu-satunya penyerang yang berada dalam top 5. Kesemua pemain lain dalam top 5 adalah pemain attacking midfield, pemain yang beraksi dalam posisi nombor 10 ataupun pemain yang menjadi tunjang kreativiti pasukan tersebut. Dan lagi satu perkara yang menarik untuk kita saksikan di sini adalah Makan Konate. Kerana Makan Konate memang kita kenali di Liga Indonesia juga 2019 untuk pasukan kalau tak salah saya Persib Bandung pada ketika itu, Arema sebenarnya pada ketika itu. Makan Konate menjadi antara pemain yang paling banyak melakukan rembatan sepanjang musim 2019 dan menjaringkan 16 gol. Accuracy yang bagus. Musim ini beliau melakukan 16 rembatan, tetapi accuracy yang agak rendah setakat ini, 6% sahaja. Mungkin itu sebab Makan Konate masih belum lagi menjaringkan gol, tetapi sudah pun berjaya mencatat 3 assist setakat ini. Jadi untuk kriteria seterusnya pula, kita lihat senarai penjaga gol dengan hantaran pendek yang paling kerap di pentas Liga Super 2021. Ini perkara yang menarik untuk kita saksikan. Kerana dengan bola sepak semakin evolve jadi modern football yang banyak melibatkan goalkeeper yang selesa dengan penggunaan bola dengan kaki mereka dengan melakukan hantaran-hantaran pendek, Liga Super juga sedang melalui transformasi tersebut. Individu, kalau kita lihat statistik, yang paling banyak melakukan short passes per 90 minutes, tak perlu, tanpa sebarang ragu adalah Farizal Marlias. Kita memang tahu benda ni. Itu adalah antara sebab mengapa Farizal dikejar oleh JDT dulu dan mengapa sehingga kini Farizal antara penjaga gol yang masih beraksi secara konsisten di tahap tertinggi week in, week out. Musim ini secara purata, Farizal Marlias melakukan 14.37 short passes per 90 minutes dengan accuracy sebanyak 98.7%. Dan perkara kedua yang juga menarik dalam senarai statistik ini adalah pemain yang berada di tangga kedua. Ini adalah individu yang dibawa masuk daripada Denmark, Kevin Mendoza, pemain kacukan Denmark-Filipina yang dibawa masuk oleh Kuala Lumpur dan juga Boyan Hodak. Bila mereka membuat keputusan untuk bawa masuk Kevin, ramai yang kata, kenapa? Kuala Lumpur dah ada Zamin Selamat.
Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandangan statistik, Kevin Mendoza di Denmark juga antara goalkeeper yang paling selesa dengan melakukan hantaran-hantaran pendek, dan mungkin Kuala Lumpur memerlukan seorang penjaga gol yang boleh membantu mereka melakukan build up dari belakang, dan itu yang dilakukan oleh Kevin Mendoza setakat ini, berada di tangga kedua dengan 13.9 shot passes per 90 minutes dengan akurasi sebanyak 97.3%. Dan perkara terakhir juga yang perlu kita take note daripada top 5 ini adalah penjaga gol yang berada di tangga keempat, Rahadiazli Rahalim. Pemain yang beraksi untuk pasukan Terengganu yang baru-baru ini dibawa masuk oleh Tan Cheng Ho ke dalam skuad kebangsaan buat kali pertama. Individu ini juga menjadi antara pemain paling penting dalam sistem Nafuzi yang suka build up dari bawah dengan melakukan 11.16 shot passes per 90 minutes dengan akurasi sebanyak 96.7%. Ketinggian pemain ini 1.92 cm, lagi tinggi daripada Alisson yang beraksi untuk Liverpool tu. Agak menarik untuk kita saksikan, mungkin individu ini adalah long term backup kepada Farizal Madlas di national team. Kriteria seterusnya pula adalah kita nak lihat senarai top 5 pemain yang melakukan dribbles dengan paling kerap di pentas Liga Super setakat ini. Sonny Nott berada di tangga pertama dengan 8.72 dribbles per 90 minit. Pemain yang musim lepas juga menunjukkan tahap gelecekan yang begitu konsisten untuk pasukan Melaka. Musim ini terus menunjukkan kualiti dari sudut pandangan gelecekan di atas padang. Yang lebih menarik, pemain yang berada di tangga kedua, Arif Aiman. Ini secara peribadi adalah pemain yang saya seronok tengok di pentas Liga Super musim ini. Cukup muda tetapi tidak takut apabila berdepan dengan pertahanan-pertahanan yang lebih senior, yang lebih besar dari segi fizikal berbanding dengan dia, dan menunjukkan tahap keyakinan yang begitu tinggi dalam melakukan gelecekan di atas padang. 8.18 dribbles per 90 minit. Masa depan bola sepak Malaysia dari segi kreativiti adalah Arif Aiman. Rabi Ataya, first 2 games untuk Kedah dia struggle sikit, tetapi last 3 games dia sudah mula lebih selesa dan kini secara purata melakukan 8.16 dribbles per 90 minutes. Faizal Halim untuk pasukan Terengganu musim ini 7.96 dribbles per 90 minutes, manakala Gonzalo Cabrera seperti biasa. Apa yang boleh kita jangkakan daripada Cabrera? Konsistensi, 6.71 dribbles per 90 minutes dan terus menunjukkan kualiti dan juga potensi yang begitu tinggi bersama pasukan Johor Darul Takzim. So sekarang kita dah settle 3 kriteria dari sudut pandangan pemain. Kriteria seterusnya pula kita lihat dari sudut pandangan pasukan. Dan ini adalah kriteria yang saya cukup suka untuk lihat. Line breaking passes. Line breaking passes adalah hantaran-hantaran yang dilakukan dari position yang deep untuk memecahkan garisan defensif pasukan lawan. Dan di pentas Liga Super musim ini secara purata, Johor Darul Takzim, tak terkejutlah saya, pasukan yang paling banyak melakukan line breaking passes per 90 minutes. 8.2 line breaking passes per 90 minutes. Terengganu juga dengan ketibaan Makan Konate, seorang pemain yang begitu selesa melakukan line breaking passes, berada di tangga kedua dengan 7 line breaking passes per 90 minutes, manakala Kedah dengan kemasukan pemain-pemain seperti Rabi Ataya pula melakukan 5.6 line breaking passes per 90 minutes. Selangor, biarpun mempunyai skuad yang cukup bagus, biarpun mempunyai barisan-barisan pemain yang kalau kita lihat atas kertas memang cukup dikenali, struggle sikit dalam proses melakukan line breaking passes musim ini, hanya 4.6 secara purata setiap 90 minit. Ini berkait rapat dengan struggle Selangor dari segi nak ada playmaker atas padang tu pada ketika ini memang tak ada. Kerana Brandon box to box, Oliver Buff adalah center midfielder. Jadi siapa pemain yang boleh ataupun mampu melakukan line breaking passes secara konsisten untuk membawa ranking mereka lebih dekat dengan pasukan-pasukan seperti Kedah, Terengganu dan juga Johor Darul Takzim. Secara purata, JDT adalah pasukan paling baik di Liga Super musim ini dalam memecahkan garisan defensif pasukan lawan. Dan kriteria terakhir pula untuk video kali ini adalah PPDA, Passes Allowed per Defensive Action, metrik yang digunakan untuk measure sebuah pasukan dan kebolehan mereka untuk melakukan pressing. Secara amnya, PPDA bermakna jumlah hantaran yang dilakukan oleh pasukan lawan sebelum sesebuah pasukan akan melakukan interception dan mendapatkan semula kawalan bola tersebut. Jadi jumlah yang lebih kurang bermakna lebih efisien sistem pressing yang ada pada pasukan tersebut. Musim ini di pentas Liga Super, jauh JDT pasukan paling efektif dalam melakukan pressing. Secara purata, PPDA mereka adalah 4.62. Maknanya secara purata, pasukan yang berdepan dengan JDT hanya mampu
melakukan lebih kurang 4 hantaran saja sebelum JDT akan menekan secara agresif dan mendapatkan semula kawalan bola. Pasukan yang berada di tangga kedua pula, Selangor, biarpun dari segi kreativiti, dari segi line breaking passes tadi kurang efektif, tetapi Selangor seperti yang kita katakan memang mempunyai barisan pemain yang bagus, yang berkualiti dan mereka beraksi dan bekerja dengan begitu rajin di atas padang. Itu sebab PPDA mereka berada di tangga kedua, 7.71. Secara purata, pasukan Selangor hanya membenarkan pasukan lawan untuk melakukan lebih kurang 7 hantaran sebelum mereka akan memenangi semula kawalan bola. Pahang, biarpun dilanda pelbagai masalah, even dari sudut kejurulatihan, tetap pasukan yang rajin di atas padang musim ini. PPDA 7.76. Pulau Pinang di bawah Thomas Struka juga mempunyai PPDA yang keempat paling baik di pentas Liga Super, 9.96. Manakala Terengganu pula, corak permainan yang menarik tetapi tidak terlalu bergantung kepada pressing mungkin seperti Selangor atau JDT. Mereka cukup selesa untuk turun ke bawah sedikit dan membenarkan pasukan lawan untuk melakukan hantaran-hantaran sebelum Terengganu melakukan interceptions. PPDA mereka berada di tangga kelima, 10.28. Statistik yang cukup menarik kerana ia memberi sedikit gambaran apa yang sedang dilakukan oleh pasukan-pasukan ini. Seperti contoh, kita tak boleh nak kutuk Selangor ataupun maki Selangor kerana hakikatnya atas kertas Selangor berjuang dengan baik, dengan agresif, nampak penambahbaikan. Mungkin mereka tidak ada beberapa individu yang boleh membantu mereka dari sudut pandangan kreativiti. Mungkin itu sebab dari segi line breaking passes kualiti mereka menjatuh. Apa-apa pun, dah 5 match day Liga Super. Ini adalah beberapa kriteria dan statistik menarik yang sempat saya kutip dan saya akan terus memantau Liga Super dengan begitu rapi kerana Liga kita, Liga Super adalah hakikatnya Liga kita. Saya tak sabar untuk match day 6. Pada pandangan korang, tolak JDT. JDT adalah favourites untuk menang Liga. Pasukan mana yang akan mencabar JDT dalam musim 2021?